Assalamualaikum dan kembali lagi ke Zat Review. So hari ni Zat akan buat sedikit perbahasan mengenai episod ke-6 Ultraman Decker. Tapi sebelum kita mula bahas, kita ke intro dulu macam biasa, okey? Episod ke-6 Ultraman Decker dibukakan dengan liputan berita mengenai pokok bunga Shazame yang telah pun mekar. Pokok bunga ni dikatakan hanya mekar dalam sekitar 120 tahun sahaja, dan mekarnya pokok bunga tersebut merupakan petanda kepada bencana. Pada ketika itu muncullah sebuah pelangi berwarna keemasan di langit, dan munculnya pelangi berwarna keemasan ini menyebabkan kemunculan satu raksasa lah, iaitu Pagos. Kita berlanjut ke opening dan tajuk untuk episod hari ini adalah raksasa bawah tanah muncul dan muncul. Tajuk pun kita dah tahu dah, yang tak hanya ada Pagos dalam episod ni, tapi ada banyak raksasa bawah tanah yang akan muncul dalam satu episod ni. Kita kemudian pula dilanjutkan dengan scene Guard Select yang sedang meneliti Pagos. Dia orang menerangkan bahawa Pagos ni telah pun muncul 8 tahun lalu, dan dia orang pun telah pun memberitahu kita nama saintifik Pagos, iaitu Pagotortoise. Apa yang menjadi peliknya Pagos ni adalah Pagos ni adalah satu kaiju yang sangat perlahan dalam pergerakan dia. Tapi dalam kes kali ni, kaiju ni mampu bergerak sebanyak 2 km dalam masa 1 minit. Yang merupakan satu benda yang agak aneh lah untuk Pagos buat. Dan dia orang pun cakap benda tu jadi adalah sebabnya berlakunya fenomena cahaya ataupun pelangi berwarna keemasan itulah yang menyebabkan kemunculannya Pagos ni. Dan benda tu dapat diartikan macam awan gempa bumi yang muncul sebelum gempa bumi berlaku. Macam tu lah. Untuk menyiasat perkara tu dengan lebih lanjut, Kapten Murahoshi telah pun menghantar Ryumon dan juga Asumi untuk menyiasat benda tersebut. Ryumon dan Asumi pun sampailah ke tempat yang ditugaskan oleh mereka, dan Ryumon pun membahagikan tugas dia dengan Kanata. Ryumon akan mengambil sampel tanah untuk dikaji, manakala Kanata pula akan berjumpa dengan orang-orang di sekeliling untuk bertanya dan untuk membantu siasatan mereka. Asumi kemudiannya bertemu dengan seorang nenek, dan nenek itu menerangkan bahawa memang betul sejak akhir-akhir ini gempa bumi selalu terjadi, dan dia menyatakan bahawa sebabnya gempa bumi terjadi adalah kerana dewa bumi iaitu Gaia telah pun marah dengan perbuatan manusia yang membuat kilang-kilang, dan kilang tersebut telah pun menyebabkan pencemaran, dan mungkin itu adalah penyebab kenapa Pagos itu mula muncul, kerana kemarahnya dewa bumi itu tadi. Asumi kemudiannya membaca sebuah template yang tertulis logi penampisan tenaga bawah tanah Sorafune, dan di dalam template itu menjelaskan bahawa yang kemudahan itu menggunakan logam yang amat penting yang dijumpai 3200 meter di bawah tanah. Dan daripada apa yang Ryumon katakan, raksasa bawah tanah memang memerlukan banyak tenaga untuk sentiasa bertahan. Jadi itu adalah penyebab kepada kemunculannya raksasa macam Pagos tu tadi. Tengah dia orang bercakap-cakap tu, tiba-tiba pelangi berwarna emas tu muncul kembali dan Pagos pun muncul. Ryumon kemudiannya mengarahkan Asumi untuk mengevakuasi orang-orang tempat yang selamat, manakala dia pula akan menghalang Pagos. Jadi Ryumon pun mulalah menyerang Pagos menggunakan pistol dia, tapi Pagos menyerang kembali Ryumon dengan menembakkan kuasa dia dan menyebabkan bangunan runtuh, dan runtuhan itu telah pun menghempap Ryumon. Asumi pun menjalankanlah tanggungjawab yang diberikan Ryumon, iaitu mengevakuasi orang-orang di sekeliling. Waktu dia orang tengah evakuasi tu, tiba-tiba Asumi ni perasan yang raksasa tu tak berhenti menyerang, dan dia tahu ada sesuatu yang dah jadi pada Ryumon lah. Dan dia pun pergi semula ke tempat Ryumon tu untuk mendapatkan Ryumon. Ryumon yang dah terdimbus di bawah runtuhan tu pun akhirnya nampaklah apa yang Pagos ni buat. Pagos ni menyerang kilang tu, dan dia pun telah mengambil tangki yang mengandungi tenaga dan membawanya pergi dari situ. Ryumon kemudiannya pingsan sebelum ditemui oleh Kanata. Berbalik sepuluh dinas Desi, Sawa dan Hanejiro pun telah pun berjaya memecahkan misteri tentang kemunculan pelangi emas tersebut. Itu Murahoshi kemudian mendatangi mereka berdua dan bertanyakan bagaimana keadaan Ryumon. Sawa menjelaskan bahawa Ryumon berada dalam keadaan baik dan dia perlu berehat untuk dalam masa 1 hari. Tapi Ryumon ni dia bukannya pergi berehat tau. Sebaliknya dia ni pergi berlatih dekat gym sebelum didatangi oleh Kanata yang membawakan air. Tetapi Ryumon menolak tawaran Kanata tu sebab dia sedang melimitkan dia punya karbohidrat lah. Asumi pun tanyalah kenapa Ryumon ni selalu berusaha keras. Dan Ryumon pun menjelaskan bahawa dia ni datang daripada keluarga yang kaya, dan dia pun memberitahu dia selalu dapat apa yang dia nak, tapi tak ada satu pun benda yang dia dapat atas hasil usaha dia sendiri. Dan disebabkan itu dia memilih kerja untuk menjadi ahli Guard Select. Dia kemudian pun memberitahu bahawa untuk menjadi ahli Guard Select yang mana tugas dia ni untuk menyelamatkan nyawa, dia ni perlu menjadi sempurna. Pasukan Guard Select akhirnya mengetahui punca kenapa Pagos ni berada di permukaan. Sebenarnya Pagos ni sangat suka makan logam yang berada di bawah tanah.
tapi logam tersebut telah pun diambil oleh manusia untuk dijadikan sebagai kristal, dan itu adalah penyebab kenapa Phagos marah, sebab manusia dah pun menceroboh dan mengganggu bekalan makanan dia lah. Dan Rimon pun menyatakan bahawa titik serangan Phagos ni tertumpu pada satu arah, iaitu Taman Bandar Bawah Tanah. Rimon pun menjelaskan bahawa Taman Bandar Bawah Tanah tu bukan sahaja merupakan sarang Phagos, tapi dia merupakan sarang bagi seluruh raksasa bawah tanah. Dengan pengetahuan yang Rimon ada, Taiji Morohoshi terus mengarahkan untuk Rimon menggunakan gas Falcon, manakala Kanata dan Ichika pula akan ditugaskan untuk mengevakuasi orang-orang di sekeliling. Tengah Rimon ni meneliti dan Asumi dan Ichika tengah evakuasi orang-orang di sekeliling tu, tiba-tiba pelangit emas tu muncul lagi. Dengan munculnya pelangit emas tu, Phagos pun memunculkanlah diri sekali lagi. Asumi terus menyerahkan tugas mengevakuasi orang-orang tu kepada Ichika, dan dia ni pun bertukarlah menjadi Ultraman Decker Flash type. Pertarungan antara Ultraman Decker dan Phagos pun terjadi, dan kedua-duanya nampak seimbang lah. Rimon pun turut membantu Ultraman Decker dengan menembak Phagos. Secara tiba-tiba muncullah satu benda daripada bawah tanah yang melilit kaki Ultraman Decker dan menarik Ultraman Decker ke bawah tanah, sekaligus menukarkan tempat pertarungan Ultraman Decker. Dan kita pun dijelaskan yang raksasa yang menyerang dia adalah Gudon, dan Gudon dan Phagos pun bekerjasamalah untuk bertarung dengan Ultraman Decker, dan Ultraman Decker pun mengalami kesulitan menghadapi dua raksasa tersebut. Walau bagaimanapun, masalah tu tak berhenti setakat di situ aja. Tengah Ultraman Decker berhadapan dengan dua kaiju tu, tiba-tiba satu lagi kaiju muncul, dan kaiju tu tak lain tak bukan adalah Telesdon. Ingatkan, Telesdon je akan muncul. Tiba-tiba dekat belakang Telesdon tu muncul pula satu koloni Twin Tail. Sebenarnya kemunculan Twin Tail tu agak mengejutkan lah, sebab Izzat tak expect pun yang Twin Tail akan muncul, sebab dekat dalam scan majalah pun tak diterangkan yang Twin Tail pun akan muncul. Jadi kemunculan Twin Tail dekat sini memang sangat-sangat tak dijangka lah. Melihatkan banyak raksasa dah muncul tu, Asumi pun samalah Agira untuk membantu dia. Dengan sekali serangan, Agira berjaya menewaskan Telesdon. Agira ni pula kembalilah ke bentuk Monster Dimension card dia. Rimon pun mempunyai cara untuk mengalahkan raksasa tersebut, yang mana dia akan meletakkan penanda, dan dia akan meminta pasukan Gatselet untuk menembakkan ke tempat yang dia dah tanda tu lah. Membuat masa, Nurse Desi pun berubahlah ke bentuk battle mode dia, dan dengan sekali serangan, Phagos dan koloni Twin Tail berjaya ditewaskan. Dan tinggal satu raksasa lagi yang perlu ditewaskan oleh Ultraman Decker, iaitu Gudon. Ultraman Decker pun berubahlah menjadi Ultraman Decker Miracle Type, dan dia pun menciptalah sebuah portal memindahkan Gudon dan dia ke tempat yang lain. Dengan satu serangan, Ultraman Decker pun berjayalah mengalahkan Gudon. Dengan kemahiran dimiliki Rimon, Sawa pun memujilah tindakan Rimon, dan dia pun menyatakan bahawa Rimon telah pun menyelamatkan mereka untuk misi kali ini. Dan dekat sini Taiji Morohoshi pun memberikan gelaran kepada Rimon, iaitu The Observant Genius, yang mana Genius adalah seorang yang sangat teliti dan cuba untuk menyelesaikan misi secara sempurna. Walaupun itu adalah satu kelebihan, tapi benda tu pun akan menjadi kelemahan buat Rimon. Taiji Morohoshi pun menyatakan bahawa dia tak sabar untuk melihat bagaimana pasukan Gatselet yang baru ni berkembang. Kita kemudian pun diperlihatkan dengan scene terakhir yang mana Ryumon dan Asumi ni sedang berbicara. Ryumon pun menerangkan bahawa disebabkan dia pernah diselamatkan oleh TPU sewaktu dia masih kecil, dia akhirnya memilih kerja untuk menyelamatkan orang. Dan dia pun menyatakan bahawa mereka ni perlu menjadi sempurna untuk menjadi ahli Gatselet. Dan episod pun habis. Macam biasa, lepas kita breakdown, kita review pula cerita kali ni. Apa Izzat boleh cakapkan, episod kali ni memang cukup terbaik. Okey, pada mulanya Izzat agak ragu-ragu tau dengan pacing dia, sebab terlalu banyak sangat raksasa yang akan muncul dekat dalam satu episod. Jadi Izzat rasa macam ragu-ragulah dari segi pacing dia. Mungkin pacing dia akan terburu-buru, tapi rupa-rupanya tak. Pacing dia masih lagi terjaga. Dia punya shot memang cantik. Memang Izzat memang tak expect langsung dia punya cinematic shot tu. Izzat rasa macam ini dah bukan siri lagi dah. Ini Izzat rasa macam dah tahap-tahap movie Hollywood tau. Dia punya shot memang cantik. Dan satu lagi, dia punya fight bagi Izzat agak cepat, dan cara raksasa-raksasa ditewaskan pun sangat cepat lah. Raksasa ditewaskan dengan satu hit je dah mati. Dan juga Izzat suka lagi adalah dari segi dia punya character development dia. Character development dia memang cukup baik. Sebab ni kita dah ada 4 dah karakter yang telah pun diberi highlight, iaitu Asumi di episod yang kedua, lepas tu kita ada Hanijiro di episod yang keempat, Ichika di episod yang kelima, dan kali ni adalah karakter Ryumon. Kita pun dapat tahulah apa backstory Ryumon ni, dan kita tinggal nak tengok Taiji Morohoshi dengan Sawa ni punya character development je, macam mana kisah diorang ni, backstory diorang ni. Itu antara benda yang Izzat suka lah pasal episod ni. Pun Izzat tak suka pasal episod ni, Izzat rasa mungkin dari segi penggunaan Miracle Type lah.
Sama macam episod 5, Miracle Type muncul dengan sangat singkat. Dia tak faham lah kenapa. Sebab Miracle Type ni kita tahu dia menggunakan banyak CGI. Jadi mungkin dia nak menjimatkan bajet CGI tu, sebab itulah dia buat pertarungan Miracle Type ni sekejap je. Tapi dia punya grafik memang cantik. Dah berkembang dengan maju lah. Memang improve lah daripada siri Ultraman Z sampailah ke Deca. Memang sangat-sangat improve lah dari segi dia punya teknologi. So itu sajalah review Z untuk episod ke-6 Ultraman Deca ni. Kalau korang dah tengok episod ke-6 Ultraman Deca ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Z untuk kita bangunkan lagi channel ni, okay? Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.